Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu. Syukran ya Ustaz. Okey, semua baca doa. Allahumma ftah alaina hikmatan wa washur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa khabar semua? Sihat Dah makan pagi ke belum? Dah. Alhamdulillah. Fawaz sihat Fawaz? Alhamdulillah. Macam mana hafazan hari ni? Alhamdulillah okey. Semua dapat jawab dengan okey Okey, insya-Allah hari ini sebenarnya Ustaz akan ajar tentang tajuk yang kamu dah pernah tahu dah. Tapi insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk yang tentang macam mana hasilnya diri kamu. Apakah tajuk dia? Penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk pertamanya, insya-Allah Ustaz akan tunjukkan kamu sebuah video yang mana video tersebut akan menerangkan macam mana proses terjadinya seorang manusia sehinggalah menjadi macam kamu sekarang. Kamu ni berasal daripada mana? Daripada tanah, dan kemudiannya kalau nak tahu, tengok video lepas ni. Okey, insya-Allah saya akan bentangkan dulu video ni. Okey. Fokus semua, fokus.
Okey, selesai video. Okey. Allah. Best tak video tadi? Alhamdulillah. Okey. Okay, siapa yang tahu video tadi pasal apa? Okay, Mujahid. Pasal penciptaan manusia. Okey, penciptaan manusia. Okey, rasa-rasa pernah belajar tak? Siapa pernah belajar rasanya? Arif? Belajar dalam subjek apa, Arif? Saya pernah belajar subjek ni dalam subjek pendidikan Islam, Ustaz. Pendidikan Islam. Okey, cantik Arif. Okey, bagus Okey. Sebenarnya apa yang kamu semua tengok tadi, video tadi tentang penciptaan manusia ni ada dekat subjek pendidikan agama Islam dalam tajuk Al-Khaliq. Apa maksud Al-Khaliq? Allah Maha Adam Maha Pencipta. Okey. Okey. Ada juga tak dalam subjek sains? Ada tak? Pernah dengar? Zygote, embryo, fetus, pernah? Semua dah belajar kan? Jadi yang kita tonton tadi, dia berkisarkan dalam banyak subjek. Subjek sains kita belajar, pendidikan agama Islam kita belajar, dalam hifzul Quran yang kita hafal ayat-ayat Quran yang kita baca tu pun ada juga yang menerangkan tentang proses kejadian manusia. Kita tahu tak proses kejadian manusia ni Allah Ta'ala dah cerita dalam Quran lama dah, sebelum 1400 tahun yang lalu. Masa tu mana ada kajian sains ke apa ke. Tapi bila buat kajian sains apa semua, sebiji macam apa yang telah ada dalam Quran, maka amat benarlah apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Okey, sekarang ni Ustaz akan bentang slide sekejap. Okey, hari ni insya-Allah kita akan belajar ni lah tajuk yang kamu semua tengok tadi, video tentang penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa pencipta kita? Allah. Okey, ada ke pencipta selain daripada Allah? Kalau siapa yang percaya ada kuasa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya jatuh kepada syirik. Okey, tengok dulu. Yang ni okey, apa-apa perkara lah yang berlaku dalam kehidupan seharian ataupun apa-apa amalan, apa-apa yang semua benda lah yang berlaku kan, mesti ada dalil dia yang menunjukkan benda tu ada. Contohnya amalan-amalan sunnah ke apa kan, mesti ada dalil yang daripada Quran dan sunnah yang membuktikan boleh buat amalan tu. Okey, jadi dalam Quran juga ada menceritakan tentang proses kejadian manusia ni. Okey, jadi Ustaz nak minta seoranglah baca ayat ni, baca ayat ni dengan betul, lancar dan juga bertajwid. Okey, Ustaz nak minta siapa boleh volunteer nak baca ayat Quran ni? Fawaz, Abdullah Fawaz nak baca ya. Okey, Fawaz. Okey. Baca auzubillah, baca elok-elok Baca perlahan. Okey, silakan Fawaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Masya Allah, sedap bacaan Abdullah Fawaz. Okey, ini adalah ayat tentang proses kejadian manusia. Okey, kita tengok dulu maksud ayat surah Ghafir tadi.
Okey, Ustaz nak minta seorang lah untuk baca maksud daripada ayat Quran yang dibaca oleh Fawaz tadi. Siapa boleh inti ya? Okey, terbaik Akil Haziq. Okey, sila baca. Okay. Maksud dia, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian daripada sebuku darah beku, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa, kemudian kamu sampai menjadi tua, dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum itu, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Okey, bagus. Okey, terima kasih Akil Haziq. Okey, tengok tak ayat ni macam mana? Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian daripada sebuah, kemudian dia mengeluarkan kamu berupa Anak kecil. dewasa, tua dan mati. Okey. Tapi di antara kamu ni ada yang yakin ke sampai tua? Ada tak? Tak ada. Ustaz pun tak yakin ustaz sampai tua. Ada juga yang dalam perut ibu dia dah meninggal lah. Ada juga yang seumur dengan ustaz baru saja meninggal. Dan ada juga sebaya dengan kamu baru nak belajar kena-kena dunia dah meninggal. Jadi mati ni kita tak tahu bila. Okey? Mati ni kita tak tahu bila, sebab tu kita kena apa? Kena bersedia sentiasa dengan amalan-amalan amal-amal soleh. Apa contoh-contoh amal soleh yang kamu selalu buat pagi apa? Ha? Apa? Halim? Baca Quran. Baca Quran. Tu antaranya lah. Okay, Ustaz tak nak kupas panjang lagi. Kita ada slide lagi yang kita nak baca. Okey, inilah proses kejadian manusia yang kita nak terangkan. Okey? Okey. Proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan juga sains lah. Sains mestilah ikut Quran. Betul tak? Okey, yang pertama sekali ialah nutfah. Okey, sebut ramai. Nutfah. Okey, nun, ta, fa, huruf ta marbutah. Okey, kalau contohnya baca dalam Quran, kalau nak baca kena baca nutfah. Kena qalqalahkan huruf ta tu. Sebab apa? Huruf ta tu termasuk dalam huruf qalqalah. Tapi kalau cakap bahasa Melayu kita sebut je lah nutfah kan. Okey, nutfah ni apa? Okey, cuba baca Zul Imran. Apa maksud nutfah? Pencampuran air mani iaitu sperma bagi lelaki atau perempuan bagi perempuan. Okey, pandai Zul Imran. Okey, nutfah ialah percampuran air mani iaitu sperma bagi lelaki dan ovum perempuan bagi perempuan. Maksudnya lelaki kahwin dengan perempuan, okey, kemudian hasil daripada perhubungan akan wujudlah air mani iaitu sperma bagi lelaki dan ovum perempuan tu bercampur, barulah jadi proses yang seterusnya. Okey, cuba kalau fikir baliklah, kalau contohnya lelaki dengan lelaki, jadi apa? Tak jadi apa? Perempuan dengan perempuan tak boleh. Itu menyalahi apa? Menyalahi syarak, menyalahi kita punya fitrah manusia. Sebab fitrah manusia, sebagai fitrahnya lelaki adalah berpasangan dengan perempuan. Ni wujud budaya Eropah yang mana diorang memperkasakan ataupun memperjuangkan hak manusia, contohnya LGBT. Katanya itu kebebasan manusia. Maksud dia orang suka hati dia orang lah nak buat apa pun. Itu salah. Sebab apa? Sebab dia bertentangan dengan kita punya fitrah. Kita panggil dia budaya songsang. Okey, itu yang pertama, nutfah. Yang kedua, bila mana bergabungnya sperma bagi lelaki dan ovum perempuan tadi, dia bercampur, bergabung, dia jadi apa? Alaqah. Alaqah. Disebut ramai. Alaqah. Ni lah. Dalam bahasa Inggeris dia zygote. Kita belajar dalam subjek sains. Tingkatan 1 dah belajar kan? Zygote. Okay, ni bentuk dia. Nampak tak? Yang macam bulat-bulat ni. Nampak? Dia sebenarnya dia dalam
dalam perut mak kita tu dia ada gambar macam tergantung sikit tu. Tapi dia gambar macam ni je, tak apa. Okey. Yasin, baca sikit apa maksud alaqah. Zygote. Alaqah bermaksud segumpal darah yang tergantung di rahim. Okey, bagus. Okey, siapa pernah dengar perkataan alaqah ni di tempat lain? Ammar Faiz. Okey. Dekat mana? Surah mana ada alaqah? Saya pernah jumpa pada surah Al-Alaq. Alaq. Okey, cuba baca sikit ayat dia macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Okey, terbaik Ammar Daniel. Okey, bacaan yang sungguh sedap. Okey. Okey. Okey, kita teruskan dengan proses yang seterusnya, iaitu mudghah, embryo. Okey, dalam bahasa sainsnya ataupun English, embryo iaitu seketul daging yang lembut. Okey, kemudian barulah terjadinya janin. Okey, janin tu jadi apa tu? Cuba baca. Arif Iman. Nampak tak? Baca ni. Yang warna kuning ni. Janin ialah pembentukan seluruh anggota telah sempurna dan roh ditiup. Okey, bagus. Okey, ingat tak yang mula tadi apa? Nutfah, percampuran air mani, kemudian jadi yang alaqah, zygote. Okey, yang bentuk bulat ni, macam bola ni. Kemudian lepas zygote, embryo, mudghah. Mudghah ni maksud dia apa? Seketul daging yang lembut. Okey? Yang tadi tu apa? Yang tadi tu segumpal darah. Okey? Segumpal darah ni dia tergantung dekat rahim. Kemudian Allah Ta'ala jadikan dia seketul daging yang lembut. Kemudian jadilah dia bentuk janin. Itulah kita masa dalam perut ibu kita dulu. Macam itulah kita. Okey. Dan seluruh anggota telah sempurna dan roh ditiup. Okey. Okey, itu proses kehidupan manusia. Okey, jadi yang seterusnya lah fasa kehidupan manusia pula. Okey, lepas kita dah lahir daripada perut ibu kita, kita dah boleh tengok muka bumi ni. Okey, kita bermulalah fasa kita sebagai seorang manusia yang hidup. Okey, yang pertama kanak-kanak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa, yang keempat orang tua, dan last sekali kita mati. Kita tengok dulu yang pertama ni. Okey, kanak-kanak. Okey, anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Siapa masa kecil-kecil ni suka main? Takkanlah tak suka main kan? Kan budak duduk diam sampai 6 tahun diam. Tapi ada ke? Rasa mesti ada kot. Dia bergantung pada sifat peribadi seseorang tu lah. Tapi lazimnya budak-budak dia akan, kita tadi dia suka bergerak, bermain. Macam ustaz pun ada baru anak buah ni, lahir seorang baru 2 bulan. Dia ni lah, walaupun dia tak faham apa-apa lagi, biasa 2 bulan kan, baby kan, nak main je. Dia nak orang bercakap dengan dia, nak orang layan dia. Itu sifat fitrah sebagai seorang baby. Kemudian jadi besar sikit, jadi kanak-kanak yang akan suka bermain lah, bermain dengan kawan-kawan dia. Kemudian remaja. Kamu ni remaja ke kanak-kanak? Remaja ke? Halim remaja ke kanak-kanak? Halim? Remaja Ustaz. Remaja? Ya ke Halim? Halim tinggi berapa cm? 135. 135. Okey, dia tinggi ke rendah tu bukan bergantung pada dewasa atau tak. Dia bergantung pada umur lah dan sifat peribadi seseorang tu. Okey, macam kamu ni dah dikira remaja lah. Okey, lebih kurang umur 13 tahun tu dah dikira remaja. Okey, mereka mula ditaklifkan oleh Allah bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Okey Halim? Okey. Ditaklifkan ni maksud dia apa? Maksudnya dipertanggungjawabkan. Maksudnya kamu dah capai umur akil baligh, kena
buat segala yang wajib yang Allah Ta'ala perintahkan dan jauhi apa yang Allah Ta'ala larang. Okay, kemudian dewasa. Dewasa ialah tahap kematangan akal yang sempurna dengan menerima tanggungjawab besar, membina keluarga, mencari rezeki dan lain-lain. Dewasa ni maksudnya lebih kurang umur dah habis universiti ataupun dah ada kerja. Maksudnya dia dah matang, boleh hidup sendiri, boleh cari duit sendiri, boleh cari makan sendiri. Macam kamu boleh cari duit makan sendiri ke? Dia boleh kalau ni lah, kalau contohnya ada situasi yang kita tak duga. Tapi kalau macam kamu ni yang ada mak ayah yang cukup kasih sayang, makan minum cukup, dapat sekolah yang bagus, sekolah hebat, dengan sekolah yang hafaz Quran lagi, kan Halim kan? Jadi itulah tahap kamu untuk berdikari lah, untuk kamu jadi dewasa. Okay, seterusnya. Okey, tua. Tak semua kita akan capai waktu tua. Macam Ustaz cakap tadi lah, ada yang mungkin sampai kanak-kanak dah meninggal, sampai dewasa dah meninggal, tak rasa waktu tua tu. Tua ni macam mana? Tenaga mula melemah, tetapi mempunyai pengalaman hidup yang luas dan berharga untuk panduan generasi berikutnya. Pernah tak Yasin dengar Atuk bercerita? Pernah kan? Pernah tak? Nah, Ustaz. Okey, pernah. Sebab apa? Kadang-kadang atuk dan nenek kita ni dia banyak pengalaman. Dia banyak pengalaman daripada kita lah. Semestinya sebab dia hidup lama daripada kita. Betul tak Akil? Betul. Dia akan cerita macam-macam. Atuk dulu, zaman dulu berperang dengan Jepun contohnya. Tu zaman tua lah. Dan kudrat dia mula melemah. Bila melemah ni, dia akan ada sedikit sifat macam kita kata kanak-kanak. Maksud kita kena bantu dia. Sebab apa? Sebab orang tua ni dia akan mula melemah daripada sifat fizikal dan mental dia. Dan juga ni lah, kena jagalah. Okay, kemudian mati. Mati ni tak kira umur lah. Tapi yang ni Ustaz bentangkan slide ni menunjukkan proses. Kalau kita hidup lama, kita sampailah pada sini, mati. Kematian menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberikan kebaikan tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Okey. Okey, Fawaz, cuba baca yang warna hijau tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh manusia supaya sentiasa meneliti dan memikirkan kejadian mereka sendiri supaya dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala serta kelemahan dan kehinaan manusia. Okey, Halim baca ayat Quran. A'udzubillah, jangan lupa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Okey. Okey, apa maksud dia? Akil, sila baca. Maksud dia, dan jangan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, pengajaran ayat. Okey, yang pertama, kita hendaklah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia agar kita menjadi hamba bertakwa. Kalau kita tengok proses kejadian manusia tu, ada ke orang lain boleh buat benda macam tu? Takkan ada. Kalau ada sekalipun, tak akan sama. Ustaz pernah tengok dekat negara China tak silap, dia buat klon binatang ke apa dah, tapi tak bertahan lama. Nampak macam sebiji lah. Ustaz tak ingat, mungkin lembu ke apa ke dia buat, tapi dalam 2-3 hari dah mati dah. Tak cukup sifat lah. Yelah, siapa yang nak masukkan roh? Kan? Itu roh, yang benda lain lagi. Faham tak? Okey, yang kedua. Okey, Mujahid, cuba baca nombor 2 warna hijau tu. Menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia adalah sebaik-baik kejadian. Menghargai anggota badan. Siapa yang tak sayang badan dia? Okey. Ni janganlah merempit ke apa tu, nama tak sayang badan lah tu.
Jaga badan ni apa kena buat? Apa kena buat? Bersihkan diri. Lagi? Bersenam, exercise, jaga badan, jaga pemakanan. Yasin? Zul? Okey. Yang ketiga. Okey. Yang ketiga mengakui keunikan tu. Arif, cuba baca. Mengakui keunikan anatomi tubuh manusia dicipta dengan fungsi tersendiri agar yakin dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga. Yang keempat, Adam. Terakhir sekali. Menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur agar tidak termasuk golongan yang kufur dengan nikmatnya. Okey, menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Okey, apa contoh syukur yang kita kena buat? Doa, solat. Okey. Okey, itu secara khusus. Secara umum ni apa yang kita kena buat? Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Okey, itu adalah antara ciri-ciri orang yang bersifat bersyukur. Okey, antara yang lain yang secara spesifik, maksudnya dia redha akan apa yang telah berlaku pada dirinya. Dan dia bermuhasabah dirilah. Maksudnya kalau contohnya dia terfikirlah, kenapalah aku masuk sekolah kena hafal Quran ni. Tu sepatutnya orang tak bersyukur tu. Sepatutnya dia kena bersyukur. Ramai lagi yang nak masuk sekolah ni. Ramai lagi yang mohon tak dapat. Tapi yang dapatnya adalah kamu semua. Jadi kamu nak tak nak bila dapat sekolah ni kena bersyukur dan kena buat bersungguh-sungguh. Hafal Quran sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, bangun pagi, dalam kelas jangan tidur. Tu antara sifat-sifat orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Ta'ala sebut sendiri, hamba-hambaku ni sikit je yang bersyukur. Maksudnya siapa yang bersyukur tu memang sangat istimewa lah, bukan calon-calon orang. Jadi nak jadi orang bersyukur, kena sentiasa taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kemudian InsyaAllah kita akan lakukan aktiviti sedikit. Saya akan pecahkan kepada 2 kumpulan. Okey, sekarang ni kamu nampak kan? Sekarang ni ada kotak warna biru, warna hijau, warna oranye dengan warna ungu ni. Okey, ingat macam ni lah. Ini 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey, dekat kertas nanti Ustaz akan bagi kertas manila card. Kamu padankan. Nombor 1 ni apa? Nutfah ke, alaqah ke, mudghah ke, janin ke? Nombor 2 ni apa? Okey, boleh pecahkan kepada 2 kumpulan dan buat sama-sama, bincang sama-sama. Okey, 4 orang satu kumpulan 1, 5 orang ni kumpulan yang kedua. Okey, boleh. Okey, gerak sekarang. Saya akan bagi kertas manila card. Okey, dekat bawah ni tak apa. Lima lagi kat sini. Pause ni, pause. Okay, Ustaz pantau Okey, kumpulan yang dah siap, bagi tahu dah siap. Betul. Okey, bincang-bincang, semua bincang. Okey. Kumpulan 1 nampaknya 50% hampir siap. Kumpulan 2 nampaknya 70% dah nak siap. Okay, siapa yang siap dahulu? Okey, kumpulan 1 dah siap. Okey, kita tengok dulu kumpulan 1. Okey.
Siapa wakil kumpulan nak bentang? Nombor 1 ni apa, nombor 2 apa? Okey, Adam bangun. Dah mati. Okey, baca. Jawapan nombor 1 adalah nutfah. Okey. Jawapan nombor 2 adalah alaqah. Okey, alaqah zygot. Okey. Jawapan nombor 3 adalah mudrah. Dan jawapan nombor 4 adalah janin. Okey, kita tepukan gemuruh untuk Adam, semua betul. Okey, kita tengok kumpulan kedua. Adakah sama dengan yang kumpulan Adam? Okey, tengok. Wakil? Okey, Zul, sila bacakan. Okey. Yang pertama janin, yang kedua alaqah, Okey. yang ketiga mudrah, Okey. yang keempat nutfah. Okey, sila duduk. Sebenarnya ada dua kesilapan kat situ. Sebab apa? Sebab kumpulan Zul tersilap antara janin dengan nutfah. Okey. Harap dapat diperbaiki lepas ni. Nutfah tu apa? Nutfah tu saya dah beritahu tadi, pencampuran air mani. Ingat nutfah. Yang janin ni fetus lah. Pembentukan seluruh anggota telah sempurna dan roh ditiupkan. Ni tak nampak ni. Okey, faham semua kelas? Apa yang kita belajar hari ni? Okey, insya-Allah Ustaz harapkan apa yang kita belajar ni dapatlah sesuatu yang kamu pelajari dan kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu dan kamu bermuhasabah dirilah. Muhasabah balik. Okey, bukan perkara yang tadi tu bukanlah perkara yang manusia boleh buat. Hanya Allah Taala sahaja yang boleh ciptakan seperti apa yang kita tonton tadi. Wallahu taala alam. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua di tempat masing-masing. Okey, bangun. Syukran jazilan ya Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz. Okey, duduk.